Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan laporan kewangan takaful mengenai takaful Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Hana binti Muhammad Fuad dari kelas IC 1105BA. Kita teruskan dengan laporan kewangan. Laporan kewangan atau penyata kewangan ialah rekod formal kegiatan kewangan sesebuah perniagaan. Penyata kewangan entiti perniagaan menunjukkan prestasi kewangan entiti dalam jangka masa yang ditentukan, sama ada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang, dan menunjukkan ketukan aset, liability dan equity entiti pada akhir tempoh tersebut. Dengan adanya laporan kewangan juga, pengguna dapat mengetahui setiap perbelanjaan yang ditanggung dan setiap pendapatan yang dijana oleh sesebuah institusi. Antara objektif laporan kewangan ialah untuk mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Tank Pusat, dengan memberikan maklumat umum dan spesifik seperti yang telah disyaratkan oleh mereka. Yang kedua adalah objektif laporan kewangan ialah menunjukkan pemisahan antara penghasilan dan perbelanjaan yang dilarang. Dengan adanya laporan kewangan, kita dapat mengetahui yang mana satu institusi yang patut kepercayaan dengan institusi yang mengandungi unsur-unsur yang dilarang seperti unsur-unsur riba, borok dan sebagainya. Dengan mengetahui terdapatnya unsur-unsur yang terlarang, pihak pengurusan juga dapat menyelesaikan masalah mereka dan membetulkan kesalahan mereka. Seterusnya, antara objektif laporan kewangan ialah membantu pihak yang berkenaan dalam penentuan zakat dana institusi takaful dan tujuan pembayarannya. Pada zaman awal Islam, laporan kewangan memudahkan umat Islam untuk mengetahui hasil-hasil perdagangan di akhir tahun seperti modal pokok, untung dan rugi. Justru itu, dengan adanya laporan kewangan, jumlah zakat harta mereka dapat diukur dengan mudah. Dan akhir sekali, objektif laporan kewangan adalah untuk menarik pelabur-pelabur yang berpotensi dengan membenarkan mereka menganggarkan prestasi entiti pelabur pada masa akan datang berdasarkan prestasi pada masa yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muslimah binti Khairul Azmi dan saya daripada kelas IC 105BA. Okey, kita teruskan dengan 2.0 pengenalan. 2.1 iaitu definisi takaful. Takaful daripada segi bahasa ialah diambil dari perkataan al-kafala iaitu jamin, yang bermaksud saling jamin-menjamin. Daripada segi syarak pula, ini ialah satu kumpulan yang membantu antara satu sama lain ketika ahli kumpulannya menghadapi sesuatu musibah. Kita teruskan dengan 2.2 iaitu latar belakang takaful Malaysia. Takaful Malaysia ditubuhkan pada 29 November 1984 dan operasinya bermula pada 22 Julai 1985. Dan setelah sedekat berlalu, takaful dijadikan sebuah syarikat awam berhad pada 19 Oktober 1995 dan disenaraikan sahamnya di papan utama yang kini dikenali sebagai pasaran utama di Bursa Malaysia Securities Berhad pada 30 Julai 1996. Dalam pada itu, Takaful Malaysia merupakan pengendali takaful pertama yang konsisten dalam memberi ganjaran tunai kepada pelanggan. Selain itu, setelah penstrukturan semula, Syarikat Takaful Malaysia Berhad telah dikenali sebagai Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad STMKB, manakala Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad STMAB akan mengendalikan takaful am, yakni juga sebuah syarikat milik penuh STMKB. Kita teruskan dengan 2.3 iaitu perbezaan antara takaful dan insurans konvensional. Okey, apa beza takaful dan insurans konvensional? Takaful ni dia berdasarkan konsep kerjasama yang tertakluk kepada undang-undang syariah dan undang-undang kerajaan. Wang pemegang takaful hanya boleh dilaburkan dalam pelaburan yang patuh syariah sahaja dan ianya bebas daripada riba, maisir, gharar. Berdasarkan konsep perkongsian risiko akan dikongsi bersama oleh semua pihak di bawah perlindungan takaful tersebut yang telah dipersetujui bersamaan.
Okey, bezanya dengan insurans konvensional, konvensional ni dia tetap berdasarkan faktor komersial sahaja yang tertakluk kepada akta dan undang-undang yang diwartakan kerajaan sahaja. Premium yang disumbangkan pemegang insurans boleh dilabur dalam semua sektor, sama ada halal dan haram, dan dia mengandungi unsur riba, gharar dan perjudian. Dan risiko yang akan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat insurans selepas bayaran dibuat oleh pemegang insurans. Assalamualaikum dan hai, nama saya Siti Nur Syadila binti Muhammad Fikri dan saya akan teruskan dengan 3.0 iaitu asas penyediaan laporan kewangan takaful. Jadi asas kepada penyediaan laporan kewangan ini terbagi kepada 4 komponen. Yang pertamanya adalah kekerapan, keduanya adalah bentuk penyata, yang ketiga pihak bertanggungjawab dan yang keempatnya adalah pindaan yang terlibat. Jadi secara umumnya kekerapan di sini adalah berapa kerap syarikat takaful mengeluarkan laporan kewangan dalam tempoh setahun. Terbagi kepada 2, yang pertamanya adalah interim dan yang keduanya adalah laporan kewangan tahun berakhir 31 Disember. Jadi laporan kewangan interim ini selalunya disebut sebagai penyata kewangan interim yang tidak diaudit, yang mana ia merupakan ringkasan kepada penyata kewangan yang akan dikeluarkan pada tahun berakhir 31 Disember. Jadi laporan kewangan interim ini juga asasnya ialah berlaku dalam pertengahan tahun ataupun suku tahun, iaitu bulan 3, bulan 6, bulan 9 dan akhir sekali adalah laporan tahunan rasmi. Keduanya kita lihat adalah bentuk penyata kewangan syarikat takaful. Jadi bentuk penyata kewangannya inilah penyata kewangan disatukan ataupun kita panggil consolidated financial statement, yang mana penyata kewangan kumpulan di mana aset, liability, equity, pendapatan, perbelanjaan dan aliran tunai syarikat induk dan anak syarikat yang disajikan sebagai entiti ekonomi tunggal. Subsidiari ataupun syarikat-syarikat yang berkaitan antara satu sama lain melalui kawalan yang sama beroperasi sebagai satu unit ekonomi tunggal, di mana penyata kewangan disatukan kumpulan syarikat harus mencerminkan antipati perkiraan itu. Jadi bagi laporan kewangan syarikat takaful, ia dibahagikan kepada 3 entiti, iaitu operator takaful, general takaful dan juga syarikat. Jadi pertama kita tengok dahulu apa yang dimaksudkan dengan komponen takaful up ataupun general takaful dalam kandungan laporan kewangan. Selalunya komponen tersebut merangkumi tabarruk fund ataupun dana bersama dan juga partisipan portion dalam syarikat yang bukan di bawah milik kuasa takaful operator. Jadi apa yang kita nak ialah net portion ataupun bahagian bersih syarikat takaful. Jadi kita ambil syarikat tolak dengan general, kita akan dapat hasil takaful operator, iaitu hasil bahagian bersih lah. Terusnya kita tengok pihak yang bertanggungjawab. Jadi macam biasa, laporan kewangan ini dilakukan oleh jawatan kuasa audit, yang mana mereka ini membuat kajian rapi berikutan laporan kewangan sebelum diwawarkan kepada umum dengan mendapat kelulusan lembaga pengarah terlebih dahulu. Segi pindaan terlibat dalam mengeluarkan laporan kewangan, syarikat takaful perlu memenuhi peruntukan yang dikeluarkan melalui MFRS, iaitu Malaysia Financial Reporting Standard, dan yang keduanya IFRS, International Financial Reporting Standard, yang ketiganya Akta Syarikat 2016, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, Rampiawan Bank Negara, dan juga perlu kepada peruntukan patuh syariah dalam menyediakan laporan kewangan. Beberapa pindaan utama telah dikenal pasti, iaitu piawaian perakaunan antarabangsa 27, iaitu penyata kewangan gabungan dan berasingan. Keduanya adalah piawaian pelaporan kewangan antarabangsa 10, MFRS 10, iaitu penyata kewangan gabungan, dan tanggungjawab pengarah dalam menyediakan laporan kewangan di bawah Seksyen 248 subsection 1, yang mana adalah tanggungjawab pengarah syarikat untuk menyediakan laporan kewangan ataupun penyata akaun diserah simpan kepada SSM dalam tempoh 6 bulan selepas tarikh tutup akaun. Seterusnya 4.1 iaitu aset takaful. Secara umumnya, aset ini merupakan salah satu elemen terpenting dalam proses penyediaan laporan kewangan. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan aset? Menurut ISRA 2016, aset merupakan harta yang dimiliki oleh sesebuah entiti perniagaan yang dijangkakan mampu menghasilkan manfaat ekonomi pada masa akan datang. Aset juga boleh berlaku dalam bentuk tunai, sumber pelaburan kewangan, harta, penghutang iaitu juga klien dan juga sebagainya. Aset boleh berlaku dalam 2 jenis. Yang pertamanya adalah aset tetap dan yang keduanya adalah aset semasa. Aset tetap merupakan harta yang digunakan oleh entiti perniagaan untuk menjalankan operasi perniagaan dan bukanlah untuk urusan tujuan penjualan semula. Sebagai contoh, mesin, kenderaan, premis perniagaan
alatan kelengkapan pejabat dan juga alatan perabot. Manakala, aset semasa pula ialah harta yang boleh berlaku perubahan nilai dan bentuk dan juga ada kemungkinan untuk berlaku yang kecairan aset dengan cepat dalam tempoh perakaunan. Sebagai contoh, stok akhir, bank, penghutang, hasil dapatan terlebih dahulu, tunai dan sebagainya. Dari segi mekanisme aset dalam aspek debit dan kredit, jika debit meningkat, maka kredit menurun. Semua baki aset adalah debit. Seterusnya, kita pergi kepada aset takaful. Merujuk kepada Penyata Kewangan berakhir 31 Disember 2019, syarikat takaful mengumpulkan aset dari pelbagai sumber, antaranya harta benda dan kelengkapan, hak aset penggunaan, kewangan hasil sumber pelaburan, aset bukan wang, hasil pelaburan lain, retakaful aset, aset daripada cukai tertunda dan semasa, tunai, harta setara tunai, pinjaman dan penghutang. Justru, syarikat takaful juga memperolehi dana pelaburan dari pelbagai sumber. Sebagai contoh, Ittizan, Istiqrar, dana My Equity Index, dana My Growth, dana My Blue Chips, dana My Dividend, dana My Balance. Maka, daripada kepelbagaian caruman dana pelaburan tersebut, takaful memperolehi aset dalam bentuk sukuk, perkongsian saham, unit trust, aset-aset lain dan juga deposit daripada institusi kewangan yang berkaitan. 4.2 iaitu liability. Terdapat 3 liability dalam takaful Malaysia. Yang pertama ialah liability majikan, yang kedua pampasan pekerja dan yang ketiga ialah liability awam. Apa itu liability majikan? Liability majikan ialah melindungi majikan daripada tuntutan pekerja yang cedera atau meninggal semasa bekerja. Selain itu, premium insurans tersebut dibayar oleh majikan itu sendiri kepada takaful. Okey, seterusnya pampasan pekerja. Pampasan pekerja ialah untuk melindungi liability majikan di bawah Ordinan Pampasan Pekerja 1952, iaitu bayaran pampasan kepada pekerjanya yang meninggal atau mengalami kecederaan disebabkan kemalangan atau penyakit berkaitan pekerjaan ketika dalam perkhidmatan. Okey, bayaran akan dibuat mengikut skala pampasan yang ditetapkan oleh ordinan. Apa maksud ordinan tu ialah ia akan menyediakan perlindungan insurans seperti ditawarkan melalui polisi insurans pampasan pekerja. Okey, seterusnya yang ketiga ialah liability awam. Liability awam ialah untuk melindungi pemilik dalam memenuhi liability undang-undang atas kecederaan anggota badan atau kerosakan atau benda pihak ketiga yang berpunca dari aktiviti perniagaan dijalankan oleh pemilik. Okey, dia akan termasuk semua bayaran, kos dan perbelanjaan tuntutan guaman dengan kebenaran pengendali takaful itu sendiri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahima Wafi binti Sikifli dari kelas IC 110-5BA. Saya akan teruskan dengan elemen laporan kewangan takaful yang ketiga iaitu equity. Institut Akauntan Malaysia iaitu MIA mendefinisikan equity sebagai baki faedah dalam aset entiti setelah menolak semua liability. Selain itu, equity juga boleh ditakdirkan sebagai nilai aset bersih atau di dalam bahasa Inggerisnya ialah net asset value entity di mana ia mencerminkan tuntutan mengenai baki faedah dalam aset setelah menolak semua liability. Ia juga dikira sebagai perbezaan antara nilai aset dan nilai liability sesuatu yang dimiliki. Equity dapat dinyatakan seperti formula matematik iaitu equity bersamaan aset tolak liability. Dengan kata lain, jumlah aset adalah sama apabila jumlah equity ditambah dengan jumlah liability. Elemen equity menjadi sebahagian daripada persamaan perakaunan selain aset dan liability. Dalam istilah perakaunan, kedua-dua sisi persamaan perakaunan harus seimbang pada setiap masa. Seterusnya, equity dikelaskan kepada dua jenis. Pertama ialah modal saham dan kedua ialah reserve.
Modal saham adalah dana yang disumbangkan oleh pemegang saham, manakala rizab kata mudahnya bermaksud pengagihan keuntungan. Pertama sekali ialah modal saham. Syarikat takaful boleh mengeluarkan dua jenis saham iaitu saham biasa dan saham keutamaan. Beza antara saham biasa dan saham keutamaan ialah berdasarkan manfaat dan hak yang ditawarkan kepada pemegang saham tersebut. Saham biasa ialah satu unit pemilikan ekuiti sebuah syarikat di mana pemegang saham biasa ini menerima hak untuk melibatkan perkara-perkara penting korporat. Contohnya seperti menghadiri, mengambil bahagian, bercakap, mengucap pengarah dan mengundi dalam mesyuarat. Pemegang saham biasa berkemungkinan tidak menerima pembayaran dividen setiap tahun, dan pembayaran kepada pemegang saham biasa bergantung kepada keputusan pelaburan semula yang dibuat oleh pengarah syarikat. Kemudian, pemegang saham biasa merupakan orang yang terakhir untuk menerima dividen, iaitu selepas pemegang saham keutamaan dibayar. Saham keutamaan ialah saham yang diberikan keutamaan berbanding dengan saham biasa, di mana pemegang saham keutamaan akan menerima dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Pemegang saham keutamaan dibayar dividen tetap dan mempunyai tututan pertama ke atas aset dan pendapatan. Di sini terdapat perbezaan antara saham keutamaan dan saham biasa. Antaranya ialah saham biasa ini dia lebih berisiko daripada saham keutamaan, iaitu dari segi ketidakpastian pembayaran dividen dan tututan aset-aset syarikat yang lebih rendah berbanding saham keutamaan. Selain itu, saham keutamaan menawarkan kebaikan kepada pemegangnya dari segi penerimaan dividen yang tetap dan keutamaan semasa pembubaran. Walau bagaimanapun, kelemahan dimiliki oleh pemegang saham dalam syarikat adalah minimum kerana mereka tidak ditawarkan hak suara dan dengan demikian tidak dapat mempengaruhi dasar atau keputusan dalam syarikat. Yang kedua, rizab. Rizab boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu rizab modal dan rizab hasil. Rizab modal dihaskan untuk projek pelaburan modal jangka panjang atau dihaskan untuk membayar apa-apa perbelanjaan yang dijangkakan. Ringkasnya, rizab modal dibuat oleh syarikat untuk menghadapi kemungkinan seperti inflasi, ketidakstabilan dan beberapa tujuan lain. Antara unsur yang boleh menyumbang kepada rizab modal ialah keuntungan penjualan aset tetap atau pelaburan, keuntungan pada pengeluaran semula saham terwujud hak, keuntungan atas penilaian semua aset dan liability, dan keuntungan penebusan debentur. Sementara itu, rizab pendapatan diperoleh apabila syarikat memperoleh lebih banyak keuntungan dari aktiviti perdagangan mereka. Ia merujuk kepada sebahagian keuntungan yang diketepikan dan tidak diagihkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau bonus, tetapi ia disimpan dalam perniagaan untuk melindungi perniagaan dari kerugian yang tidak terjangka pada masa hadapan atau untuk melabur dalam pengembangan perniagaan. Antara perbezaan rizab modal dan rizab pendapatan ialah rizab hasil timbul daripada aktiviti dagangan seperti pendapatan tertahan, sementara rizab modal timbul disebabkan oleh aktiviti bukan perdagangan seperti rizab penilaian semula. Selain itu, rizab pendapatan boleh diagihkan sebagai dividen di kalangan pemegang saham, sementara rizab modal tidak boleh diagihkan sebagai dividen. Yang seterusnya ialah rizab modal biasanya disimpan untuk tujuan jangka panjang, akan tetapi rizab pendapatan tidak disimpan untuk tujuan jangka panjang. Berdasarkan laporan tahunan Syarikat Takaful Keluarga Malaysia Berhad 2019, penyerta kedudukan kewangan menunjukkan ekuiti syarikat terdiri daripada modal saham dan rizab. Modal saham dan rizab akan ditambah bagi mendapatkan jumlah ekuiti. Untuk mendapat jumlah yang sama dengan jumlah aset, jumlah ekuiti dan jumlah liability akan ditambah. Maka dapat dilihat bahawa jumlah aset adalah sama dengan jumlah ekuiti dan liability. Selain itu, dalam laporan tahunan dana berkaitan pelaburan 2019, nilai aset bersih dijana oleh syarikat takaful diterima dari penciptaan unit dan pendapatan bersih. Namun, ia ditolak oleh jumlah yang dibayar dari pembatalan unit. Sekian. Elemen laporan kewangan takaful yang seterusnya adalah pendapatan. Menurut pernyataan prinsip I1 atau Statement of Principle,
pendapatan ditarikkan sebagai hasil dan keuntungan. Pendapatan juga ialah wang yang diterima atau yang akan diterima oleh perniagaan pada suatu tarikh yang akan datang daripada jualan barangan niaga ataupun perkhidmatan yang telah diberikan. Berdasarkan penyata untung rugi dan pendapatan komprehensif lain bagi tahun berakhir Disember 2019, Syarikat Takaful Keluarga Malaysia Berhad, pendapatan takaful terdiri daripada hasil operasi, pendapatan pengendali takaful, sumbangan hasil bersih dan pendapatan lain-lain. Sumbangan hasil bersih pula terdiri daripada sumbangan hasil kasar dan sumbangan yang diberikan kepada takaful semula. Pendapatan lain bagi Syarikat Takaful Keluarga Malaysia Berhad merangkumi pendapatan pentadbiran, pendapatan pelaburan, keuntungan dan kerugian yang direalisasikan, keuntungan dan kerugian nilai saksama, pendapatan pelaburan ke atas aset kewangan yang tidak diukur pada nilai saksama melalui untung rugi, pembalikan kerugian penurunan nilai pada instrumen kewangan dan pendapatan operasi lain. Bagi konteks takaful, pelaburan dana yang telah dilaburkan dalam instrumen patuh syariah akan menghasilkan keuntungan dan dividen. Keuntungan atau kerugian yang direalisasikan disebabkan oleh penjualan aset pada harga yang lebih tinggi ataupun pada harga yang lebih rendah berbanding dengan harga pembelian asal masing-masing. Manakala keuntungan atau kerugian nilai saksama muncul apabila terdapat perbezaan antara harga pasaran semasa dan nilai buku sekuriti. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya akan teruskan dengan elemen laporan kewangan yang kelima, iaitu perbelanjaan. Perbelanjaan boleh didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam tempoh perekonomian dalam bentuk aliran keluar atau penipisan aset atau berlakunya liability yang mengakibatkan penurunan ekuiti selain yang berkaitan dengan pengagihan kepada peserta ekuiti. Menurut Jabatan Akauntan Negara Malaysia pula, perbelanjaan ialah pengurangan manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan semasa tempoh pelaporan dalam bentuk aliran keluar atau penggunaan aset atau penglibatan liability yang mengakibatkan pengurangan dalam aset bersih atau ekuiti. Dengan kata lain, ia adalah kos perkhidmatan atau sesuatu perkara yang digunakan dalam proses menjanakan hasil. Dalam penyata untung rugi dan pendapatan komprehensif lain bagi tahun berakhir 31 Disember 2019, terdapat 6 jenis perbelanjaan yang tertulis dalam penyata yang mana ianya ialah perbelanjaan yuran makalah, yuran pentadbiran, rizal perbelanjaan, pembelanjaan pengurusan, kerugian merosot nilai pada instrumen kewangan dan perbelanjaan operasi lain. Sementara dalam laporan tahunan dana berkaitan pelaburan 2019, perbelanjaan yang terlibat ialah perbelanjaan kerugian semasa dilupuskan yang mana ia meliputi saham yang disebut harga dan hutang Islam, kemudian security dan akhir sekali ialah perbelanjaan lain. Kesemua perbelanjaan yang disebut ini adalah di bawah dana-dana pelaburan seperti Iktisan, Istiqrar, dana My Equity, dana My Equity Index, dana My Growth, dana My Blue Chips, dana My Dividend dan dana My Balance. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, kita lihat pula 5.0 iaitu laporan penyata kewangan takaful. Laporan penyata kewangan adalah hasil daripada 3 penyata utama iaitu penyata kunci kira-kira untuk kira liability dan juga aset. Yang kedua adalah penyata untung rugi adalah untuk mengira pendapatan dan perbelanjaan dalam syarikat. Dan yang ketiganya adalah penyata aliran tunai adalah untuk kira keluar masuk aliran tunai dalam syarikat. Peningkatan jumlah aset sebanyak RM556,815 pada tahun akhir 31 Disember 2019 serta pengurangan jumlah liability sebanyak RM367,967 pada tahun 2019 berbanding tahun berakhir 2018 juga membuktikan prestasi syarikat takaful berada dalam keadaan sangat baik. Seterusnya, jika kita lihat berlakunya peningkatan untung bersih pada tahun 2019 berjumlah RM94,424 berbanding pada tahun 2018 dengan untung bersih bernilai RM54,462. Jadi kita lihat prestasi kewangan syarikat takaful adalah stabil.
Kesimpulannya, memetik daripada surah Hud 85, mafhumnya, wahai manusia, sempurnakanlah sukatan dan timbangan, membuktikan bahawa bidang perakaunan dan juga aktiviti pelaporan kewangan merupakan perkara penting untuk diamati dan difahami. Hal ini kerana penyata kewangan dan juga laporan kewangan ini adalah bukti prestasi kewangan syarikat untuk pelabur dan juga bank menilai jaminan pada masa akan datang.